Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Khairul dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk ke-6 iaitu kajian memori telah menjadi salah satu tema utama dalam bidang sejarah. Kenal pasti kelebihan dan cabaran menggunakan pengalaman hidup individu dalam menginterpretasikan peristiwa sejarah. Jadi, sebelum kami memulakan pembentangan, eloklah kiranya saya memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri iaitu Nadia Natasha binti Jaafar, bernombor matrik 146565. Ahli kumpulan saya yang kedua ialah Nur Aifah Nasuha binti Yusri, nombor matrik 145748. Seterusnya, Nur Aina binti Ahsamuddin, nombor matrik 146581 dan yang terakhir, Nur Masyitah binti Asri, nombor matrik 148724. Baiklah, untuk bahagian pendahuluan, saya akan menyatakan mengenai apakah itu memori. Menurut Bruno pada tahun 1987, memori ialah proses mental yang meliputi pengrekodan, penyimpanan dan pemanggilan kembali maklumat serta pengetahuan yang ada dalam otak. Misalnya, sesebuah maklumat yang diterima melalui indera mata dengan cara melihat sesuatu simbol ataupun sesuatu tulisan dan pendengaran, maklumat tersebut akan masuk ke dalam memori jangka pendek. Seterusnya, maklumat akan masuk dan tersimpan dalam memori jangka panjang sekiranya setelah segala maklumat selesai direkod. Jadi, menurut Atkinson dan Shrevin pada tahun 1968, mereka menyatakan bahawa mengembangkan suatu tahap ingatan yang dikenali sebagai three-stage model of memory yang membahagikan ingatan manusia kepada 3 komponen utama, iaitu ingatan sensori, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Seterusnya, bagaimanakah sesuatu peristiwa tersebut boleh dikatakan sebagai satu sumber memori? Hal ini dikatakan demikian kerana sumber memori boleh diperoleh dengan pelbagai cara. Misalnya penceritaan atau pengkhabaran seseorang tentang sesuatu peristiwa atau pengalaman hidup seseorang. Meskipun memori ini boleh didapati melalui pengalaman seseorang, namun, hanya individu-individu yang tertentu sahaja yang kita boleh gunakan bagi tujuan kajian memori. Mengapa kita katakan ia dapat diperolehi melalui pengalaman seseorang? Hal ini kerana semua maklumat yang pada asalnya hanya tersimpan dalam ingatan individu tersebut sahaja. Jadi, untuk memastikan semua maklumat direkod dan masih dapat digunakan pada masa yang akan datang, sumber lisan memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah memori. Walau bagaimanapun, tidak semua sejarah memori dapat dikaitkan dengan sejarah peristiwa masa lalu kerana ianya mempunyai perbezaan dalam konteks sejarah. Hal ini demikian kerana sejarah melibatkan semua perkara ataupun peristiwa penting yang memberi kesan kepada masyarakat dan ianya merupakan satu perkara yang telah pun berlaku serta mempunyai makna yang tersendiri. Ianya berbeza pula dengan peristiwa masa lalu kerana ia hanya sekadar peristiwa yang berlaku pada masa lalu, tetapi ia tidak membawa maksud yang sebenar dalam konteks kehidupan sejarah. Jadi, jelaslah bukan semua memori boleh dikatakan sebagai satu sejarah. Disebabkan itulah tidak semua sejarah memori dapat dikaitkan dengan sejarah peristiwa masa lalu kerana ianya jelas kelihatan berbeza dalam konteks sejarah. Selain bidang psikologi dan bidang falsafah, memori menghasilkan maklumat ini memberikan satu kepentingan dalam bidang sejarah. Sejarah memori ini juga turut dikenali sebagai collective memory ataupun social memory. Baiklah, kita dapat lihat bahawa
Adanya memori ini sejak wujudnya manusia kerana memori sejarah melibatkan perkara dan peristiwa penting sehinggakan membentuk satu disiplin sejarah. Dalam tempoh 3 dekad yang lalu, sarjana-sarjana iaitu selain daripada sarjana bidang sejarah telah pun menggunakan teori memori ini dalam tujuan untuk menganalisis dan memahami hubungan manusia dengan masa lalu. Memori pada peringkat awal sukar diterima kerana ianya dilihat sesuatu perkara yang subjektif dan ianya sukar untuk menghasilkan sesuatu yang tepat dengan hanya menggunakan memori manusia sahaja. Hal ini demikian kerana pada asalnya Leopold von Ranke yang merupakan seorang ahli sejarah Jerman pada abad ke-19, seorang yang mengasaskan aliran rekonstruksionis ini sangat memberatkan ke arah sejarah hanya dapat ditulis melalui kajian ke atas dokumen-dokumen sahaja. Beliau telah memberikan respon bahawa no documents, no history terhadap sebarang percubaan yang cuba memasukkan sumber bukan dokumen ataupun non-documentary source dalam kajian sejarah dan ianya termasuklah sekatan terhadap sumber lisan ini. Beliau telah menganggap bahawa sejarah ini berpotensi untuk mengimbangi naratif sejarah rasmi yang pada asalnya hanya berfokus kepada negara dan politik. Walau bagaimanapun, memori mula digunakan oleh sarjana-sarjana dan disesuaikan oleh sejarah lisan. Misalnya, antara sarjana yang menggunakan kaedah memori ini ialah Maurich Hapworth, yang merupakan seorang ahli falsafah dan sosiologis. Misalnya, beliau telah menerbitkan satu kajian yang berjudul Les Cadres Sociaux de la Mémoire pada tahun 1925 yang mengukuhkan hujah hubungan antara kumpulan sosial dengan kolektif memori. Di mana dalam kajian tersebut, beliau telah menjelaskan bahawa semua memori dibawa oleh kumpulan sosial. Sarjana lain yang turut menggunakan kaedah memori dalam penulisan sejarah ialah Mark Bloch. Beliau mengadakan kajian yang bertajuk Histoire des Mentalites yang memperkenalkan kajian moden mengenai memori dan mentaliti manusia. Pengkaji memori dalam bidang sejarah bergantung kepada keadaan memori keluarga dan memori negara. Baiklah, jadi kita akan melihat terlebih dahulu kelebihan-kelebihan menggunakan pengalaman hidup individu dalam menginterpretasikan peristiwa sejarah. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang. Saya Nur Aina binti Asomudin akan menerangkan mengenai kelebihan menggunakan pengalaman hidup individu dalam peristiwa sejarah. Baik, bagi kelebihan yang pertama iaitu dapat menjelaskan sesuatu peristiwa sejarah. Dalam sejarah yang bersifat objektif, Ranke melihat matlamat pengajian sejarah sebagai memaparkan kejadian-kejadian lalu iaitu sebagaimana ia benar-benar telah berlaku. Sebelum terdapatnya kajian memori ini, sumber sejarah hanya ditumpukan kepada rekod-rekod dan ianya dalam bentuk tulisan sahaja. Walaupun sejarah memori dianggap subjektif, setelah adanya kajian memori, penggunaan memori mula mendapat tempat dalam bidang sejarah dan sangat penting untuk membantu dalam menjelaskan sesuatu peristiwa sejarah. Hal ini kerana memori seseorang berpotensi mengisi kekosongan atau mengimbangi naratif sejarah terutamanya sejarah rasmi. Sejarah naratif ini diertikan sebagai pendekatan yang hanya mengungkapkan suatu peristiwa atau kejadian di masa lampau pada kurun atau waktu tertentu, iaitu kisah atau cerita sejarah lengkap dengan kronologinya. Memori dan sumber lisan saling berkaitan kerana maklumat daripada memori seseorang yang ditulis atau dirakam masih disifatkan sebagai sumber lisan. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat peristiwa sejarah yang tidak dapat dibuktikan dengan bahan bertulis, dokumen, artifak, barangan dan sebagainya. Oleh itu, dengan adanya memori seseorang seperti mereka yang hidup pada zaman sebelum kemerdekaan Tanah Melayu dapat menggambarkan dan menjelaskan peristiwa yang dialami bagi membolehkan kita mengetahui sesuatu peristiwa sejarah yang tidak ditulis atau dicatat
tetapi hanya terdapat dalam memori orang tersebut sahaja. Jan Vansina berpendapat bahawa sejarah lisan merupakan satu kaedah atau teknik penyelidikan moden yang bertujuan untuk memelihara pengetahuan-pengetahuan sejarah melalui pengkisahan. Sejarah lisan berdasarkan kepada memori seseorang yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang penting, dan maklumat-maklumat ini sungguh bernilai di dalam memahami peristiwa-peristiwa yang saling berkait dari sudut yang luas. Secara langsung, ia dapat menghubungkan zaman yang lalu dan zaman sekarang melalui rakaman pengalaman-pengalaman bersejarah yang dilalui seseorang. Kebiasaannya, sejarah memori melibatkan proses komunikasi antara dua orang, iaitu penemu ramah dan informan yang terlibat secara langsung dalam sesuatu peristiwa atau sekadar menyaksikannya. Buktinya, Rosman Abu Hassan menyatakan bahawa Arkib Negara Malaysia telah berjaya merakamkan sejarah lisan mengenai peristiwa pendudukan Jepun di Tanah Melayu dan tokoh-tokoh pemimpin tanah air seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein On dan pegawai-pegawai British yang pernah berkhidmat di Malaysia sebelum merdeka. Perkara ini menjelaskan bahawa sejarah memori ini dapat menjelaskan sesuatu peristiwa sejarah. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang yang lain. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya, saya akan perlihatkan isi kedua, iaitu kelebihan yang seterusnya ialah dapat menghasilkan kajian sejarah dari bawah. Sejarah dari bawah ini merupakan the history of the people yang membawa maksud sejarah masyarakat dan ianya perlu diambil kira dalam pensejarahan. Jadi ciri-ciri pendekatan sejarah dari bawah ini dapat dilihat daripada pelbagai aspek. Iaitu salah satunya ialah sejarah dari bawah ini mempunyai dasar bahawa sejarah tidak perlu hanya memberikan fokus kepada tokoh-tokoh besar sahaja, tetapi juga ianya turut memberi fokus kepada masyarakat sekeliling. Perkara ini merupakan satu perubahan yang besar dalam ilmu sejarah sepanjang abad ke-20. Oleh itu, sejarah dari bawah turut dapat diteliti menerusi sejarah mikro ataupun microstoria yang boleh didefinisikan sebagai usaha untuk mempelajari tentang masyarakat kecil. Jadi masyarakat kecil di sini kita boleh kategorikan sebagai sebuah desa, keluarga atau bahkan individu. Seterusnya, penulisan sejarah tidak lagi hanya tertumpu kepada sejarah rasmi. Kajian sejarah sebelum ini yang dilihat lebih tertumpu kepada politik, kerajaan ataupun kelas atasan. Jadi dengan menggunakan memori dalam kalangan masyarakat umum ini, ianya dapat menghasilkan kajian yang lebih pelbagai lagi lah, seperti budaya, kepercayaan, kehidupan harian dan sebagainya. Seterusnya, menerusi memori ataupun kajian memori ini ianya membolehkan pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang mungkin tidak tercatat dalam mana-mana rekod bertulis. Perkara ini dikatakan demikian kerana terdapat maklumat yang mungkin dirahsiakan atau dimusnahkan oleh pihak-pihak tertentu yang boleh diperoleh menerusi kajian memori ini. Buktinya kita dapat melihat contoh yang telah doktor nyatakan sebelum ini, iaitu mengenai kekejaman pemerintahan Pol Pot di Kampuchea sekitar penghujung tahun 1970-an. Kekejaman pemerintah sudah pasti tidak dicatat dalam mana-mana rekod, tetapi tersimpan dalam ingatan penduduk yang menjadi mangsa. Kita tengok pula contoh yang kedua, iaitu hasil kajian sejarah dari bawah ini mengenai karya Mahni Musa yang memamerkan pengembangan wanita Melayu Kedah yang banyak meninggalkan harta pusaka kepada generasi mereka. Jadi dengan adanya kajian sejarah dari bawah ini, sarjana dapat mengkaji kelompok wanita Melayu Kedah yang merupakan kelompok yang sebelum ini tidak mendapat perhatian mana-mana ahli sejarah pun untuk dikaji sumbangan dan peranan mereka kepada negara. Oleh itu, sekiranya penulisan sejarah dari bawah ini tidak diberi perhatian oleh ahli sejarah, maka golongan-golongan yang terdiri daripada rakyat biasa seperti guru, petani dan kaum wanita yang bukannya daripada golongan bangsawan semestinya tidak
mendapat perhatian dan sejarah tentang mereka juga tidak akan diketahui langsung oleh masyarakat pada hari ini. Tambahan pula, E.P. Thompson turut menafsirkan bahawa kajian sejarah ini haruslah dikaji daripada pelbagai sudut untuk mendapatkan sesuatu yang tepat secara tidak langsung, membuatkan penafsiran beliau ini tepat dengan konsep sejarah dari bawah ini, iaitu sejarah yang merangkumi keseluruhan aspek dan memfokuskan lebih kepada masyarakat bawahan yang turut mempunyai sejarah mereka sendiri. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rakan pembentang. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai kelebihan ketiga, penggunaan kajian memori. Penggunaan kajian memori ini dapat menghasilkan kajian yang berkaitan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Menurut Nazan Harun 2012, sumber lisan merupakan satu keterangan sejarah yang diperolehi secara lisan, iaitu dalam bentuk wawancara, soal jawab dan seterusnya dirakamkan ke dalam pita rakam. Sumber lisan ini terbahagi kepada 3 bentuk, iaitu keterangan orang sumber proto, saksi mata dan keterangan kata dengar. Untuk pengetahuan semua, sumber lisan ini merupakan antara sumber primer. Sumber lisan ini membentuk satu kolektif memori yang membolehkan suatu memori itu digunakan untuk memahami makna sesebuah peristiwa yang penting untuk negara berdasarkan memori individu terhadap seseorang tokoh ataupun peristiwa. Antara peristiwa penting yang dilakukan melalui kajian memori ialah kisah Nadra, iaitu akibat daripada pertembungan budaya dan agama, yang mana pertembungan budaya dan agama ini memberi kesan kepada masyarakat sehingga kini. Dan kisah ini terpahat rapi dalam lipatan sejarah bangsa. Hal ini kerana setiap memori tercatat daripada sumber lisan adalah daripada pelbagai sudut pandang masyarakat dan individu yang melihat ataupun terlibat secara langsung serta mempunyai kepentingan terhadap seorang tokoh ataupun peristiwa penting itu sendiri. Sebagaimana yang telah saya berikan contoh tadi, masyarakat di Tanah Melayu, Singapura dan Indonesia mempunyai kepentingan tersendiri untuk memberontak menegakkan kepentingan agama mereka supaya tidak ditindas oleh penjajah. Berdasarkan pengumpulan memori kajian sejarah ini dapat menjelaskan lagi sudut pandang baharu mengenai pengalaman manusia tentang masa lalu. Dengan menggunakan memori secara kolektif dapat membentuk kefahaman peristiwa sejarah pada hari ini. Sebagai contohnya, sejarah perfilman negara yang dimulakan oleh arwah Tan Sri P. Ramlee. Di samping itu, memori individu yang dikumpul berpotensi untuk mengisi kekosongan atau mengimbangi naratif sejarah negara pada hari ini, iaitu setiap bidang mempunyai tokoh ataupun peristiwa tersendiri yang diangkat untuk menjadi satu kajian sejarah yang mana tidak tercatat dalam dokumen-dokumen negara. Ianya hanya diambil daripada kajian memori yang telah dilakukan oleh para sejarawan. Seterusnya, bagi mengukuhkan lagi kelebihan kajian memori, sebagai contoh kejayaan kajian memori ini adalah berdasarkan sumber lisan, iaitu biografi P. Ramlee, yang merupakan dokumentari yang telah dihasilkan oleh pihak History yang mana telah berjaya memenuhi ciri kajian memori. Kajian memori yang telah dihasilkan ini adalah berdasarkan penceritaan secara lisan, berdasarkan memori keluarga, rakan rapat, negara dan juga daripada sudut pandang masyarakat. Di samping penghasilan dokumentari ini, terdapat juga penghasilan buku Kisah Hidup P. Ramlee, tulisan Abdullah Husin, sastrawan negara yang juga merupakan sahabat baik Tan Sri P. Ramlee. Berdasarkan kajian memori ini, bukan sahaja dapat melihat sejarah seniman itu sendiri, tetapi kita dapat melihat sejarah dunia seni perfilman negara dan juga sejarah-sejarah negara dari bawah berdasarkan sudut pandang tokoh dan juga masyarakat yang diinterpretasikan ke dalam karya-karya beliau seperti Sarjan Hassan yang memaparkan sudut pandang masyarakat dan juga sudut pandang pejuang yang berjuang untuk menentang penjajahan Jepun. Selain itu,
bukan sahaja daripada sejarah negara, sejarah bidang perfilman negara juga dapat dicatatkan melalui kisah hidup Tan Sri P. Ramlee yang mana beliau banyak memperjuangkan industri perfilman negara. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan pembentang. Walaupun terdapat banyak kelebihan dalam penggunaan pengalaman hidup individu dalam menginterpretasikan peristiwa sejarah, namun sudah tentu terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi dalam menggunakannya. Jadi, saya akan teruskan pembentangan dengan menyatakan dan menghuraikan mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi tersebut. Yang pertama, kita dapat lihat kelemahan daya pemikiran pelaku ataupun saksi sejarah merupakan salah satu cabaran dalam menggunakan pengalaman hidup individu dalam menginterpretasikan peristiwa sejarah. Daya pemikiran ini sering dikait rapat dengan faktor usia kerana telah menyebabkan daya ingatan seseorang pelaku ataupun saksi sejarah menjadi terbatas. Ia turut mempengaruhi keupayaan seseorang pelaku ataupun saksi sejarah untuk mengingat semula ataupun mengingatkan kembali peristiwa yang telah pun berlaku. Perkara ini akan menyebabkan informan ataupun pencerita peristiwa tersebut memberikan maklumat yang kurang jelas. Sebagai contoh, peristiwa lampau seperti darurat, pendudukan Jepun, Perang Dunia Kedua dan sebagainya yang telah berlaku menyebabkan mereka lemah daya ingatan dalam penuturan dan penyampaian maklumat. Perkara ini mungkin juga berlaku kerana sesuatu peristiwa tersebut telah sangat lama dialami oleh pelaku ataupun saksi sejarah tersebut, sehinggakan beliau tidak dapat banyak mengungkapkan ataupun menceritakan semula maklumat yang telah pun berlaku. Setelah itu, peristiwa sesuatu memori sejarah tersebut menjadi bercampur baur kerana terlalu banyak memori yang perlu disimpan. Ia akan menyebabkan informan ataupun pencerita menceritakan mengenai pengalaman lepas tanpa cerita yang lebih terperinci. Dan ia berkemungkinan sebahagian daripada maklumat yang akan disampaikan tersebut menjadi maklumat yang bercanggah serta tidak akan dapat membantu dalam pengumpulan maklumat. Sebagai contoh, orang tua yang terlibat dalam peristiwa 13 Mei 1969 yang lalu, berkemungkinan sekarang mereka sudah pun berumur sekurang-kurangnya 62 tahun ke atas. Memandangkan peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat lama, ia berkemungkinan daya ingatan yang berkaitan oleh pelaku ataupun saksi sejarah tersebut sudah pun terjejas akibat daya pemikiran yang lemah. Terima kasih rakan pembentang. Jadi kita akan melihat pula kepada cabaran apabila menggunakan pengalaman hidup individu dalam menginterpretasikan peristiwa sejarah. Cabaran yang kedua ialah dalam memastikan kesahihan kajian sejarah memori itu sendiri. Okay. Hal ini kerana penggunaan kajian memori berhadapan dengan cabaran untuk memastikan kesahihan sesuatu maklumat yang disampaikan oleh responden. Bukan itu sahaja, malah keadaan akan menjadi lebih sukar sekiranya tidak ada responden lain yang boleh kita rujuk, yang boleh pengkaji rujuk untuk membuat perbandingan atau pengukuhan mengenai maklumat yang diperoleh. Selain itu, terdapat juga perkara yang telah menjadi persoalan mengenai adakah dia ataupun responden itu terdedah ataupun memahami secara keseluruhan keadaan atau peristiwa yang berlaku walaupun responden itu hidup pada zaman tersebut, pada peristiwa tersebut. Jadi perkara ini menjadi cabaran kepada pengkaji kerana isi maklumat tersebut akan mempengaruhi kesahihan atau ketulinan peristiwa itu sendiri. Dalam melihat kepada kesahihan kajian sejarah memori itu sendiri, emosi atau rasa tidak puas hati responden terhadap isu yang dibincangkan turut mempengaruhi kesahihan sesuatu sumber. Perkara ini akan menyebabkan maklumat yang disampaikan mungkin telah diputarbelit kerana boleh jadi terdapat responden yang menggemarkan atau bahkan tidak menyukai satu-satu watak
dalam sesuatu peristiwa tersebut. Perkara yang paling besar dalam menghadapi cabaran kesahihan kajian sejarah memori ini ialah mengenai penyembunyian atau pemesongan sesuatu maklumat tersebut. Oleh sebab itu, perlu diberi perhatian mengenai kemungkinan-kemungkinan yang berlaku seperti responden menyembunyikan maklumat atau memesongkannya yang sekaligus telah menyebabkan tokoh ataupun individu yang memainkan peranan penting itu dikesampingkan ataupun dipinggirkan. Bukan itu sahaja, malah terdapat juga penjelasan yang diberi secara berlebih-lebihan yang pada akhirnya menjadi tokok tambah kepada maklumat asal satu peristiwa itu tersebut. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang. Cabaran yang ketiga adalah wujudnya hubungan antara kumpulan sosial dengan memori. Peristiwa sejarah yang ingin dikaji berdasarkan pengalaman hidup seseorang dalam memori tidak semestinya peristiwa yang hanya menumpukan kepada tokoh-tokoh ternama dan peristiwa-peristiwa utama yang berlaku di sesuatu zaman. Sememangnya, perkara ini penting tetapi kita tidak boleh melupakan bahawa sejarah itu merangkumi juga cerita dan peristiwa rakyat biasa. Walaupun begitu, Maurice yang merupakan ahli falsafah dan sosiologi menyatakan bahawa setiap memori dibawa oleh kumpulan sosial tertentu dengan batasan ruang dan waktu, yang mana setiap kumpulan sosial mempunyai memori yang berbeza walaupun mereka hidup pada zaman yang sama. Jika ditanya kepada rakyat biasa atau orang bawahan seperti hamba, petani, buruh dan lain-lain, memori yang akan digambarkan adalah dalam bentuk penindasan yang sering dihadapi, manakala memori orang atasan seperti pemerintah, raja dan lain-lain menggambarkan perjuangan, politik dan sebagainya yang hanya menumpukan dan menunjukkan sisi baik sahaja. Hal ini menyebabkan peristiwa sejarah tidak mampu untuk memaparkan keseluruhan realiti kejadian yang telah berlaku dan ia juga telah menimbulkan sejarah yang berbeza dan berkemungkinan bercanggah antara satu sama lain. Tambahan juga, banyak peristiwa-peristiwa atau perkara-perkara yang terjadi tidak diketahui orang atau dirakamkan oleh saksi-saksi bagi membuktikan kebenarannya. Memori seseorang akan dipengaruhi oleh tujuan dan pengaruh yang berlaku pada zaman sesuatu peristiwa sejarah itu berlaku. Hal ini bermaksud memori dari zaman ke zaman akan berubah kerana aspek-aspek yang perlu dititik beratkan juga berubah bersesuaian dengan kepentingan dan pengaruh zaman tersebut. Oleh itu, memori seseorang berkaitan peristiwa sejarah yang dialaminya akan berubah mengikut sudut pandangnya. Hal ini kerana memori seseorang cenderung untuk mengingat dan menceritakan peristiwa sesuatu zaman yang mempunyai kepentingan tersendiri seperti politik, ekonomi dan sosial. Perkara ini mendorong sejarawan menghasilkan sejarah yang berkaitan politik jika sesuatu zaman itu dikuasai oleh politik, kerana sejarawan memilih fakta-fakta mengikut keadaan zaman. Oleh itu, peristiwa-peristiwa yang bercorak sejarah tempatan perlu diberi perhatian juga. Sumber memori bukan sahaja perkara yang dilalui dan dihasilkan oleh mangsa dalam sesuatu peristiwa sejarah, malah ia dihasilkan oleh tokoh atau penggerak kepada sesuatu peristiwa. Buktinya, melalui penulisan-penulisan golongan kiri yang memperjuangkan kemerdekaan negara dalam memoir-memoir yang dihasilkan seperti memoir Abdul Majid Saleh iaitu dalam PKMM dan Kesatuan Buruh, memoir Syamsiah Fakih dari Awas ke Regimen ke-10 dan banyak lagi. Penulisan yang ditulis oleh golongan kiri atau radikal ini bertujuan bagi menggambarkan peristiwa yang terjadi di mana mereka juga turut terlibat dalam dan memainkan peranan besar dalam memperjuangkan untuk membebaskan negara dari penjajah. Tokoh-tokoh golongan kiri atau radikal yang berjuang menentang penjajah tidak banyak disebut seperti golongan ini cuba disembunyikan seolah-olah mereka ini tidak memberi apa-apa sumbangan dalam sejarah untuk mencapai kemerdekaan negara. Walaupun terdapat tokoh yang diiktiraf sebagai pejuang nasionalis, namun begitu bilangannya adalah sedikit sedangkan masih ramai lagi nama pejuang-pejuang yang belum ditampilkan
untuk dikenali oleh generasi pada masa ini yang menyebabkan pejuang-pejuang kemerdekaan berhaluan kiri sering dilupakan dalam sejarah negara, yang mana mereka ini telah bersusah payah demi menuntut sebuah kemerdekaan negara daripada penjajah sehingga meringkuk dalam penjara bagi tempoh yang lama, tetapi di akhirnya pengorbanan mereka tidak dikenang atau dicatat langsung sama sekali. Memor-memor ini ada menceritakan bahawa kesusahan mereka dalam menuntut kemerdekaan yang tidak diketahui masyarakat, iaitu mereka pernah dituduh menganggotai komunis yang menyebabkan mereka ini tinggal di lokap yang berukuran 15 meter panjang dan 10 meter lebar. Tempat tidur pula beralaskan pepijat, tidak berbantal dan berselimut, serta tong najis pula dikongsi bersama 20 orang dalam lokap tersebut. Kebanyakan penulisan sejarah di Malaysia dikatakan bersifat berat sebelah, di mana penonjolan hanya ditumpukan kepada tokoh-tokoh dan parti yang bersifat kanan, manakala tokoh yang berhaluan kiri seakan-akan disorokkan seperti yang terdapat dalam kandungan buku teks sejarah. Jika ada sekalipun golongan kiri disebut di dalam penulisan, kebanyakan pejuang-pejuang golongan ini hanya diceritakan dan dipandang sebagai pengkhianat ataupun gerakan yang mengancam ketenteraman negara, walaupun matlamat utama mereka adalah untuk menuntut kemerdekaan. Oleh itu, tulisan-tulisan golongan kiri ini bertujuan untuk menuntut keadilan terhadap peranan yang dimainkan oleh mereka pada ketika itu, kerana fakta yang sepatutnya diceritakan dengan betul menjadi salah kerana ia diceritakan sewenang-wenangnya tanpa kajian yang lebih mendalam. Tambahan juga, ia bertujuan bagi memberikan gambaran sebenar sejarah perjuangan dari sudut kacamata golongan yang terlibat dan bukanlah semata-mata penulisan yang berasaskan pandangan orang yang selain daripada golongan kiri sahaja. Tulisan-tulisan golongan kiri juga dapat membuka mata umum terhadap perjuangan mereka. Jika mereka tidak menulis sendiri kisah perjuangan mereka, tiada siapa yang akan menuliskannya. Tambahan pula, ia adalah mengenai golongan kiri yang mana sebelum negara bersikap terbuka, sesiapa yang menulis tentangnya akan dianggap komunis sehingga dilucutkan kerakyatan. Setidaknya, melalui hasil penulisan ini akan ada pengkaji sejarah yang akan mengkajinya. Tanpa hasil penulisan penulis berhaluan kiri, generasi kini mungkin tidak akan mengetahui jasa dan perjuangan haluan kiri dalam menuntut kemerdekaan. Hal ini kerana ia kurang mendapat tempat yang sewajarnya dalam aliran persejarahan negara. Golongan muda bahkan tidak mengetahui sama sekali perjuangan dan peranan yang dimainkan golongan kiri dalam menuntut kemerdekaan negara. Hal ini disebabkan masyarakat telah dibutakan dengan sejarah yang ditulis berdasarkan kepentingan tertentu berbanding sejarah yang sepatutnya mereka ketahui. Perkara ini jelas menunjukkan wujudnya hubungan antara kumpulan sosial dengan memori yang hanya mementingkan peristiwa sejarah bagi pihak tertentu. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang. Akhir sekali, sebagai kesimpulannya, kami melihat historical memory ini merupakan satu tema sejarah yang tidak boleh diabaikan kerana banyak menyimpan nilai sejarah negara yang tidak tercatat dalam dokumen-dokumen negara. Kajian mengenai kebudayaan, keagamaan, amalan masyarakat dan juga bidang-bidang yang tidak dianggap penting suatu ketika dahulu dikaji semula dan dicatatkan dalam sejarah negara agar dapat mengisi dan mengimbangi kekosongan sejarah rasmi negara. Namun begitu, terdapat juga kelemahan penggunaan kajian memori ini yang menjadi cabaran kepada kesahihan dan keturunan fakta. Oleh itu, para pengkaji perlu teliti dalam memilih sumber dan juga mentafsir sudut pandang yang disampaikan oleh para responden agar tidak memihak kepada kepentingan suatu pihak ataupun sesuatu institusi. Perkara ini penting bagi membolehkan kajian sejarah dari bawah ini dapat dihasilkan dengan baik.